أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada Ramadan pada kali ini untuk kita bersama dalam My Quran Time baca faham amal. Untuk kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terima kasih ya Allah, bersyukur kami kerana diizinkan berada pada bulan Ramadan al-Mubarak ini, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala diri kita, ahli keluarga kita sentiasa dipimpin oleh al-Quran. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sahur tadi makan apa? Kurma Ustaz. Subhanallah. Terbaik. Terbaik. Dan apa khabar tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang berada di online di Facebook, ya. Harapnya ceria gembira pada bulan Ramadan ini, dan tahniah diucapkan kerana memilih untuk bersama Al-Quran dalam Quran Time. Dan ini adalah kesinambungan keseriusan kita ingin meraihkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Dan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Amin. Pada hari ini kita akan bersama untuk juz yang ke-7 Ustaz, ya. Hari ini untuk kita melihat sambungan daripada surah Al-Maidah bersama tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, ya, boleh share di Facebook kalau tuan-tuan yang berada di mana-mana sahaja, mungkin di pejabat, mungkin dalam kereta. Kita ucapkan terima kasih kerana memberi sokongan, ya, dan juga sentiasa memberi doa kepada kita semua Ustaz, ya. Betul, untuk kesihatan, istiqamah, untuk kita sama-sama menghabiskan, kalau boleh kita nak menuju kepada juz yang ke-30 halaman demi halaman. Tetapi untuk bulan Ramadan ini setiap hari satu juzuk Ustaz, ya. Pagi tadi Ustaz baca satu muka surat, Ustaz Tirmizi baca satu muka surat, ya. Dan kemudian pada My Quran Time ini peluang untuk kita sama-sama habiskan satu juzuk ringkas apa isinya, dan kemudian tuan-tuan habiskan pada masa selepas solat, pada masa yang tuan-tuan susun. Tak dapat semua, paling kurang pun dapat sebahagian daripada juzuk yang sedang kita kaji. Jadi pada hari ini kita bermula Ustaz, ya, pada ayat 83 Ustaz baca tadi, berkaitan dengan apa tuan-tuan sekalian? Tentang orang Nasrani, ya, yang dijelaskan pada ayat 82, ya, kalau tuan-tuan dah baca semalam, iaitu orang yang lebih dekat dengan orang Islam, orang beriman ini adalah Nasrani,
ya, berbanding dengan orang Yahudi dan juga orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada di kalangan orang-orang Kristian itu qisisin wa ruhban, ya, iaitu yang dinamakan sebagai pendeta, ya, sebagai rahib yang tidak sombong. Dan apakah sifat mereka dalam ayat 83 yang dijelaskan dibaca oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, bila mereka mendengar, ya, salah satunya ketika di Habsyah itu sahabat membacakan ayat, ya, maka didengar oleh Najasyi, pemerintah pada waktu itu. Dia orang Kristian Nasrani. Apabila dia dengar apa yang diturunkan pada rasul, tara ayunahum, kamu akan lihat matanya bergenang, misalnya bergenang air mata kerana mengerti kepada kebenaran. Itu jugalah yang sepatutnya berlaku kepada kita, ya, dalam hidup kita ni. Kadang-kadang kita mungkin sibuk, kita tersilap, ya, kita mungkin ada perkara yang Allah uji, sehingga kan bila kita mendengar bacaan daripada Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi, ya, ataupun tuan-tuan membaca al-Quran, ia akan menyebabkan hati kita jadi lembut, ya. Dan berkatalah orang-orang yang merasai kebenaran ini, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ini doa yang boleh kita amalkan pada bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami beriman, dan tulislah, catatlah kami bersama dengan orang-orang yang syahid, orang yang menjadi saksi kepada kebenaran al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada surah ini ataupun halaman 122 ini bercerita tentang panduan ataupun seruan kepada orang-orang Yahudi Nasrani, jangan haramkan perkara yang halal. Pada ayat 87 Allah menyeru makan yang halal dan tayyibah. Bila Allah cakap pada Nasrani dan Yahudi, maksudnya bukan sekadar mereka sahaja yang kena ambil peringatan, kita juga yang perlu mengambil peringatan, kerana salah satu daripada disiplin orang beriman adalah menjaga makanan. Sehingga kan Allah suruh jangan makan, jangan minum pada waktu tertentu pada bulan Ramadan, kita setuju untuk mengikutnya. Baik, pada halaman 123, ya, wahai orang yang beriman, diharamkan, ya, ataupun sesungguhnya khamar, ya, arak, maisir, judi, ansab, iaitu berhala dan bertilik nasib, adalah perbuatan keji, rijsun min amali syaitan fajtanibuh, kena dijauhi la'allakum tuflihun. Dalam al-Quran ada sekitar 40 tempat yang bercerita tentang formula kejayaan, dan salah satunya yang ini. Kerana Allah nyatakan pada ayat 91 itu, syaitan nak memastikan kita ada pemusuhan dan benci sesama kita. Apabila 4 perkara ini diizinkan, ya, saya berkongsi dalam TFT Ustaz, ya, tentang ayat ini, iaitu apabila kita bercakap tentang pemusuhan dan juga benci ini, sebenarnya kalau kita tengok ada sahaja kilang arak ataupun judi ataupun berhala ataupun azlam, bertilik nasib ini, ia sebenarnya untuk menghancurkan manusia, ya, tetapi ada orang yang mengambil kesempatan buat bisnes di sebalik 4 perkara ni. Ya, pasal orang dah tahu dah, orang rasa tak tenang, dia ambil arak, jadi dia jual arak dan bagi orang tak tenang lagi, ya, dan lepas tu minta lagi. Sama juga dengan judi, dia akan menyebabkan ketagihan. Jadi inilah perkara yang perlu, fahal antum muntahun, pada ayat 91 itu, silalah berhenti. Apakah kamu ni dah berhenti? Ya, ini peringatan daripada Allah kepada orang-orang beriman, ya. Kalau tuan-tuan ada kawan ke yang bertanya mengapa diharamkan, kerana ia adalah menyebabkan permusuhan dan juga benci pada, kalau judi Ustaz, kalau dah kalah memang benci, ya, kepada orang yang menang tersebut, ya, ataupun arak menyebabkan kena anak yang tak bersalah kena langgar. Dia bukan kisah pun kaum apa ke, kalau dia nak langgar diri sendiri okey juga, kan, tapi dia akan menyusahkan orang ramai. Baik, pada halaman 124 Allah menyatakan pada ayat 96, dihalalkan bagimu haiwan, ya, buruan laut dan makanan daripada laut sebagai makanan yang lazat bagimu. Seafood Ustaz ada kat sini. Ya. Seafood, tapi saya tak berapa makan sangat. Tapi maksudnya okey je, kan. Okey, ada faktor-faktor lah yang penting diberi perhatian. Seperti Nabi Yaqub juga, dia ada benda yang tak makan, jangan sampai diharamkan. Ya, perkara itu yang kita kena faham. Panduan daripada surah Al-Maidah ni banyak cerita pasal makanan, ya, dan juga syiar di dalam agama ini. Dan menarik pada ayat 100 yang kita mungkin nak baca sikit Ustaz, ya. Ayat 100 ini Allah cakap sekali lagi formula berjaya.
Ada 40 tempat dalam al-Quran. Salah satunya telah kita bincang tadi ayat 90, ayat 100 muncul kembali. Mari kita baca ayat 100 sebagai tambahan Ustaz ya, pada kali ini. Silakan. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam ayat ke-100 ini antara huruf yang perlu kita beri perhatian ataupun latihan kita iaitu huruf tha. Huruf tha ada dua tempat, khabithu dengan kathratan. Kathratu al-khabith. Ada tiga, subhanallah, ada tiga tempat huruf tha bila kita sebut keluar lidah kita sedikit. Tha. Okey. Jom kita cuba baca ayat ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 100, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak daripada keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran agar kamu beruntung. Jadi Allah memberitahu kat sini tentang ada dua perkataan penting Ustaz ya, tuflihun dan sebelum tu ulul albab. Betul. Ulul albab ni 16 ayat dalam al-Quran. Kita dengar ada anak-anak kita pergi ke MRS yang ulul albab ataupun tahfiz ulul albab. Ada 16 ayat di dalam al-Quran ciri yang perlu dipenuhi oleh anak-anak ini baru ia dapat digelar sebagai ulul albab ya. Apakah salah satunya? Iaitu dia dapat menyatakan al-khabith wa tayyib itu tidak sama walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun yang menarik perhatian, yang menyebabkan amazing, rasa kagum kita itu adalah di kalangan benda yang ramai di kalangan yang buruk ini. Contohnya ada yang minat Korea contohnya kan ya, bukan salah Korea ya, tapi kalau katakan khabith ya, hiburannya melampau, auratnya apa sebagainya, maka walaupun ramai orang tengok dekat TikTok ke apa sebagainya, adik-adik yang berada di MRSM ulul albab ke ataupun tidak ulul albab, kalau nak jadi ulul albab, kita ada kemahiran untuk menyatakan no kepada khabith, dan kita kata yes kepada baca Quran. Nak berhibur boleh, tak ada masalah ya dengan hiburan yang ada dekat TV Hijrah, dekat TV-TV, dekat YouTube yang ada, tetapi kita kena asingkan. Kemahiran ini bagi cikgu-cikgu yang berada di institusi pendidikan perlu dibina ya. Kerana apa? Kalau tidak, tak berjaya mengikut panduan daripada ayat 100 surah Al-Maidah dalam ayat ini ya. Jadi ini daripada halaman 124, 125 Allah menyatakan tentang orang-orang yang diseru ya. Ayat 104 itu diseru untuk mengikut kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Mereka kata cukuplah, kami dah biasa dah dengan nenek moyang kami, amalan kami. Padahal Allah menyatakan nenek moyang mereka ataupun yang mereka ikut tu la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Mereka ni tak tahu apa-apa pun kan, wala yahtadun. Tapi ada orang kata Ustaz ya, tapi bila kita ikut nenek moyang ke apa ke, mereka kan ada PhD. Betul, mereka kan ada master, ada belajar tinggi-tinggi, ada pengalaman. Mengapa Allah cakap la ya'lamuna syai'a? Rupa-rupanya ilmu di sisi Allah ini adalah apa-apa sahaja yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada hidayah Allah Subhanahu taala ya. Selain daripada itu bukan ilmu bermanfaat. Dia mungkin ilmu biasa, informasi menambah sijil, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita kena beritahu kepada anak-anak kita, kepada cikgu, kita nakkan ilmu itu ilmu bermanfaat yang akan memberi manfaat kepada dunia. Ini satu daripada ayat 100 ataupun halaman 125. Halaman 126 kita nak baca daripada ayat 109 Ustaz. Pendek saja ayat tersebut, kita nak baca. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ayat yang ke-109 Ustaz. Di 100 muka surat 126 atas sekali ya. Jom kita sama-sama baca. Kita jaga ada 1 2 ada 2 tempat Ustaz yang berkait dengan qalqalah. Jim yang mati ataupun sukun dengan ba yang mati atau sukun. Kedua-dua kalimah ini kalimah yajma'u dengan ujibatum. Kedua-dua kalimah ini huruf qalqalah jim dan ba itu berada di tengah kalimah
sukun, maka dia qalqalah sughra, kecil. Ya. Tapi kena ada lantunan dia itulah. Jadi kita cuba ayat yang ke-109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul lalu bertanya kepada mereka, apa jawapan kamu terhadap seruanmu? Mereka menjawab, para rasul, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang ghaib. Ini kalau kita bercakap tentang apa kesan ilmu Ustaz ya. Kesan ilmu bila Allah bertanya pada rasul pada akhirat nanti, madza ujibtum, kamu dah ajak ke arah mana? Apakah level tahap seruanmu itu, ya, apa yang berlaku kepada kaummu, apa komitmen kamu, semua ditanyakan pada mereka. Apa jawapan daripada rasul? Qalu la ilma lana. Dia seperti jawapan para malaikat ya, subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu pada kami. Allahu akbar. Merendah diri, inilah yang nak dibina di kalangan pensyarah, di kalangan pelajar. Bila makin tinggi belajar, tanda ilmu itu bermanfaat ialah ilmu itu menyebabkan makin rendah diri. Innaka anta allamul ghuyub, mengakui bahawa Allah mengetahui perkara yang ghaib. Tak tahu, kadang-kadang kita rasa bahawa mungkin ada orang tak beriman, tak ikut, ya, tak committed, tak tahu dan sebagainya, tetapi Allah lebih mengetahui apa yang berlaku. Saya pun tak tahu kan. Kalau katakan yang mendengar sekarang, yang menonton tuan-tuan yang berada di depan TV, tak tahu apa kesannya, tak tahu kan, saya menyampaikan ya di depan kamera je ni sebenarnya kan. Jadi tuan-tuan yang berada di rumah dapat manfaat, tak dapat manfaat, saya harapkan, saya doakan tuan-tuan Ustaz ya, kita doakan semuanya committed dengan juz ke-7, baca elok-elok pada Ramadan ini, dan harapnya nanti di akhirat nanti kita bertemu Ustaz ya. Harapnya ada sikitlah Ustaz, ada sikit pahala harapnya tuan-tuan ya, harap doakan kepada kami. Jadi ini yang kita belajar daripada halaman 126, disambung di hujung surah Al-Maidah ini, kisah Nabi Isa bersama dengan pengikutnya ya, bersama dengan pengikutnya. Nak ceritanya apa? Nabi Musa dengan pengikutnya, Nabi Isa juga ada hawariyun ya, di kalangan mereka dia cakap boleh tak nak minta Al-Maidah, ya, makanan daripada langit. Jadi kata Nabi Isa, ittaqullah pada ayat 112, in kuntum mukminin, bertakwa pada Allah jika kamu beriman. Jadi mereka balas balik, kami memang betul-betul nak makan. Mereka ni kebanyakannya orang yang miskin Ustaz ya, tak berapa ada ni. Jadi mereka memang nak makan, bukan main-main. Bukan main-main seperti kalau kaum Nabi Musa itu, yang itu ada isu sikitlah, dah bagi manna wasalwa, nak minta tukar itu sebagainya. Mereka betul-betul nak menenangkan hati mereka dan nak mengetahui an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami ni nak jadi orang yang bersaksi kepada kamu. Itu sebabnya dalam agama Kristian ni testimoni ni penting. Dia I testify. Dia memang banyak penggunaan perkataan itu. Kerana apa? Kerana ini adalah perkataan hawariyun ya, dan Nabi Isa dalam halaman 127 menyatakan, okey, aku bermohon ya, Nabi Isa bermohon, rabbana anzil alaina maidatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Minta daripada Allah Subhanahu taala. Allah bagi. Tetapi apakah yang Allah ingatkan pada ayat 115 ya, sebagai kesimpulan kita surah Maidah, bila kita minta Allah bagi ekstra, maksudnya perjuangan kita kena ekstra. Masya-Allah. Ya, kalau tuan-tuan dalam akaun ada 1 juta ya, tak guna ya, yang lain semua dah bayar, semua settle, maksudnya 1 juta itu adalah clue daripada Allah. Apakah yang kamu buat dengan 1 juta tersebut, dengan rumah besar kamu, dengan anak dah comel-comel semua, tak ada masalah, kamu buat apa untuk berjuang seperti hawariyun ya. Pasal kalau dapat lebih, Allah kata kat sini kepada mereka yang minta maidatan minas sama ini, u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, akan aku azab dengan azab yang tidak ada azab lebih daripada apa yang berlaku pada mereka. Jadi kalau kita dapat kurang sikit tapi lebih daripada orang lain, kalau ia tidak digunakan untuk perjuangan,
ia menjadi sebab azab daripada Allah SWT yang menyebabkan kita perlu bertaubat lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Kita bergerak kepada surah Al-An'am, surah yang ke-6. Kita baca ayat pertama tadi. Baik. Alhamdulillah, kita berpindah ke suratul An'am halaman 128. Kita nak baca ayat yang pertama. Hati-hati, ada dua kalimah yang perlu kita beri perhatian. Yang pertama, wan-nur. Wan-nur kita dah belajar sebelum ini. Itu dah ulang kaji sebelum ni Ustaz. Wajibul gunnah, nun musyaddadah. So dengung dua harakat. Wan-nur dan juga thumma dua harakat juga. Jadi dekat dua tempat tu tak boleh laju. Tak boleh laju. Kena hati-hati, ada sebab ada dengung dua harakat. Okey. Mari kita cuba baca sama-sama. Kita cuba bacaan Sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Ini permulaan ayat surah Al-An'am, surah yang ke-6. Ya, dalam Al-Quran ada 5 surah yang bermula dengan Alhamdu, Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Fatir, surah Sabah. Ya. Jadi surah ini pada ayat pertama ini menerangkan balik bila kita puji Allah dalam solat kita, segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salah satu daripada kehebatan Rabbul Alamin ini menciptakan langit bumi dan menciptakan bukan sekadar cipta tetapi ada fungsi kegelapan dan juga cahaya. Kegelapan cahaya agar kita dapat menghargai. Tuan-tuan tengok sekarang di TV ataupun di Facebook, sebenarnya ialah kerana ada cahaya dan kegelapan, ya. Gelap cahaya ni orang yang pandai main cahaya Ustaz ya. Oh, masya-Allah. Masya-Allah. Ya, terbaik ya. Dan lebih daripada itu cahaya daripada Allah, daripada Al-Quran. Bagi orang kafir mereka kata alah sama je. Tak ada bezalah antara kebenaran dan juga kebatilan. Tak ada beza. Tetapi bagi tuan-tuan, bila kita selalu puji pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu kesannya apa? Kita akan nampak cahaya pada setiap kegelapan yang ada. Masalah ada berlaku dalam hidup kita, ada cabaran ujian, tetapi kita akan nampak cahaya dan cahaya itu sudah tentunya ia akan amat terang apabila ia diterangi ataupun disinari oleh nur Al-Quran yang tuan-tuan baca. Kita dapat sedikit demi sedikit yang teruskan istiqamah kita bersama ini, jangan ditinggalkan sama sekali. Jadi kita akan sambung lagi, kita berehat sebentar dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا
أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada episod Ramadan Ustaz ya. Yes. Pada episod ini kita cuba membaca satu juzuk satu hari dengan melihat beberapa permata, dan sebentar tadi pada halaman yang ke-134. Apakah maksudnya? Demikianlah kami telah menguji sebahagian daripada mereka orang kaya dengan sebahagian yang lain, agar mereka yang kaya itu berkata, orang seperti inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya. Ini adalah ayat yang muncul selepas beberapa halaman kita sudah melihat sebentar tadi bagaimana dalam surah Al-An'am ini bercerita tentang akidah ya. Kita sudah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Maidah, semua ini adalah madaniyah yang penuh dengan peraturan, yang penuh dengan perjuangan. Tetapi dalam surah Al-An'am ini Allah kembalikan kita kepada nilai tauhid. Surah Makkiyah, nilai tauhid, kuatkan iman kita. Mengapa kuatkan iman? Kerana dalam perjuangan di Madinah contohnya ya, kalau iman itu tidak betul, maka perjuangan itu adalah atas dasar perkara yang tidak benar. Malah Allah menekankan dalam halaman dalam surah Al-An'am ini berkali-kali tentang akidah, dan inilah yang kita ingin ambil pelajaran daripada ayat 53 kali ini. Jadi kita dengarkan perkongsian tadabbur ringkas daripada Dr. An-Nasri Dahlan online. Silakan doktor. Silakan mute sikit suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 53 ini mengingatkan saya bahawa salah satu ujian Allah adalah berkaitan dengan harta. Allah Subhanahu Wa Taala bukannya mengurniakan iman kepada saya berdasarkan jumlah harta dan kedudukan yang saya miliki berbanding orang lain di sekeliling saya. Allah mengurniakan iman kepada yang berhak, dan orang yang berhak adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Dengan itu saya perlulah selalu bersyukur kepada Allah demi mencari keridaan-Nya. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Nasri yang berkongsi tadabbur daripada apa mesej yang dapat daripada ayat 53 ya. Kerana pada waktu zaman dahulu adalah orang-orang yang tidak beriman itu memandang lekeh kepada orang-orang yang tidak berharta ya, tidak berharta. Tetapi sebenarnya Allah nyatakan di hujung ayat 53 itu alaisallahu bi'a'lama bisyakirin ya. Bukankah Allah yang tahu orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur itu adalah orang yang bersyukur kepada harta yang dapat, dan dia tahu bahawa harta segala apa yang ada, tak kisah banyak ke sedikit, apabila sedikit dia bersyukur, apabila dia banyak dia bersyukur membantu orang lain, maka ini adalah suatu nilai kesan daripada tauhid yang kita belajar daripada surah Al-An'am yang diingatkan berkali-kali. Itu sebabnya kalau tuan-tuan membaca Al-Quran ya, kita buat sesuatu kerana Allah. Bulan Ramadan ini ada sesuatu lebih kita sampaikan kepada orang lain, tanda syukur kita, itu adalah kesan iman yang ditanamkan dalam surah Al-An'am. Kita nak baca satu ayat lagi Ustaz, yes, ayat 54 untuk kita melihat lebih lanjut lagi tentang perbincangan kesan daripada tauhid. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayat 54 Ustaz ya. Ya. Di bawah ayat yang kita baca sebentar tadi. Dan saya suka Ustaz sebut tadi bersyukur Allah sebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maksudnya semakin kita bersyukur semakin bertambah-tambah rezeki ataupun kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ingat, jika kita kufur nanti azab Allah yang sangat pedih menanti kita. Jadi kita nak baca tuan-tuan sekarang ayat yang ke-54. Panjang juga ayat ni kita cuba baca ya. Ustaz nak minta saya baca lagu apa Ustaz? Lama dah tak minta Ustaz. minta lagu ini ada rahmah, jadi bagi rahmah yang berkaitan dengan jiharkah boleh? Jiharkah. Tu dia. Kita baca, cuba tuan-tuan jom sama-sama kita baca taranum bacaan murattal jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدق الله العظيم. Dan apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, iaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu kerana kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah mesej, satu dua mesej yang boleh kita dapat bersama dengan Puan Salwa Ramli online? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 54 ini, Allah mengajar saya supaya mengucapkan salamun alaikum apabila saya berjumpa dengan sesiapa yang beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya. Saya juga jelas dan lega tentang apabila saya buat kesilapan atau kejahatan di atas kejahilan saya dahulu, kemudian saya bertobat dengan bersungguh-sungguh memperbaiki diri saya, maka Allah dengan sifat kasih sayangnya akan memaafkan saya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Puan Salwa. Ya, itu adalah beberapa poin yang boleh kita amalkan pada bulan Ramadan ini, iaitu apabila kita berbuat silap, Ustaz ya, terbuat silap, maka apa yang perlu kita buat ialah kita kena bertaubat dan wa aslaha, baiki. Ya, ada orang taubat tapi dia tak nak baiki pun, tak mematuhi kepada apa yang disampaikan pada ayat 54. Ya, dan istilah bijahalah itu maksudnya buat keburukan. Bijahalah itu kadang-kadang kita mungkin dah baca Quran, ya, kita dah ada ilmu tetapi mungkin kita tidak dapat kawal perasaan, ya. Orang yang betul-betul kenal kepada Allah sahajalah orang yang digelar sebagai arif, ya, lawan kepada jahalah ini. Dan bila seseorang itu tergelincir, ya, terikut pada perasaan, maka cepat-cepat diingatkan oleh Allah, ya, kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, kita membanyakkan taubat dan kita merancang wa aslaha, ya, bagaimana nak membaiki lagi keadaan. Dan inilah yang Allah janjikan, fa annahu ghafurur rahim. Allah menjanjikan Allah ini adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah mesej besar daripada surah Al-An'am, berkenalan dengan Allah, mengenali Allah sebagai yang mempunyai rahmah. Ya, cukup dengan Allah, tak payah pakai tuhan lain, tak payah kita nak syirikkan Allah, Ustaz ya. Kadang-kadang ada yang kata, oh saya ni nak bagi lebih dekat dengan Tuhan, kena ada perantaraan. Itu yang dia letak berhala. Betul. Ya, kalau zaman sekarang ni dia letak tangkal. Betul. Untuk rasa lebih dekat dengan Allah. Tak payah. Betul. Tak payah. Ya, pasal apa? Kalau katakan kita pakai perantaraan, ia menyebabkan kita sebenarnya mempersoalkan kehebatan rahmah daripada Allah yang Allah nak bagi direct. Nak kena pakai orang tengah buat apa, ya. Jadi itu perkara yang kita kena faham. Bila mengapa ada orang kata tangkal jangan pakai, ya, ataupun azimat, ataupun ada yang pakai keris, Ustaz ya, asap setiap ya, orang bulan Ramadan dia berhenti sekejap, ya, pasal dia kata syaitan kena ikat, tak payah asap, ya, tapi yang lain kena. Itu adalah perkara-perkara yang boleh membawa kepada istilahnya mujrimin, orang yang derhaka membuat jenayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pergi kepada halaman 135. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Allah menidurkan kamu pada waktu malam dan mengetahui, ya, apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Kemudian dia membangunkan kamu pada waktu siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya lah tempat kamu kembali, lalu dia memberitahu padamu apa yang telah kamu lakukan. Dalam surah Al-An'am ini, salah satu daripada poinnya, bila orang itu makin dekat dengan Allah, dia ingat ajal musamma, ya, iaitu kalau istilah ajal musamma ini adalah ajal yang musamma ni branded, Ustaz ya. Subhanallah.
branded, sesuatu yang dah diketahui. Ya, kalau orang pakai apa, ustaz pakai baju-baju branded contohnya kan, okay, tak apalah kita tak payah sebutlah ya. Bila orang nampak logo tertentu saja ya, dia akan tahu ini branded. Yang ini branded juga tapi mungkin beli kat kedai RM2 contohnya kan. Ada juga. Tapi poinnya apa? Kalau ajal ini branded, maksudnya semua orang dah tahu dah. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak bertauhid pada Allah, dia mengambil yang dah dikenali ini ya, bahawa semua orang akan pergi, dia ambil enteng. Ya, dia ambil enteng. Tetapi bagi tuan-tuan ya, kita doakan pada Allah SWT, kita kalau boleh baca Quran, kita baca Quran andai ini Ramadan terakhir. Ya, kita puasa seperti andai ini Ramadan terakhir. Itu kesan tauhid daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terus ustaz. Suara mencabar ustaz. Okey. Okey. Teruskan perjuangan. Kita nak baca daripada ayat yang ke 69. 69. Ya. Kita nak baca sekarang ayat 69. Sempat Ustaz bertanya khabar ni sahabat-sahabat kita di Facebook, subhanallah. Ada dari Brunei, Puan Siti Awa, daripada Singapura, dan saya sempat bertanya satu ni, Puan Arina kita, alhamdulillah kami berpuasa antara 15 hingga 16 jam Ustaz. Oh, di mana tu? Finland kata silap, Puan Arina Mekosek kita dari ni, cuma semua aktiviti dekat masjid tak dapat dilakukan sejak Covid ni, tapi semuanya online dan semuanya okey. Kalian teruskan tetap berjuang, dan ni antara perjuangannya terus bersama dengan Al-Quran di Quran Time walaupun di mana jua berada. Selamat meneruskan ibadah puasa Puan Arina dan semua sekali sahabat-sahabat. Kita nak baca sekarang Ustaz, lupa dah ayat apa tadi, ayat 69. 69 Ustaz. Kita nak baca sekarang ayat 69 atas sekali di halaman 136. Kita perhatikan huruf zal, zikra. Sama dengan tha tadi, lidah kita keluar sikit, kena gigi kacip bahagian atas kan, tekan kat situ. Za. Baik, kita cuba baca dengan bacaan sabar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ولكن ذكرى لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 69. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggungjawab sedikit pun atas dosa mereka orang-orang yang kafir, tetapi wajib untuk mengingatkan mereka agar bertakwa. Rupanya ini peringatan kepada kita Ustaz ya. Maksudnya kita tidak bertanggungjawab pada dosa orang lain ya, tetapi yang penting kita laksanakan tuan-tuan bila kita dah baca Quran ni, zikra la'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Tugas kita tetap juga mengingatkan pada anak, kepada kawan kita, zikra. Malah menarik pada ayat 70 itu, kalau tuan-tuan baca, salah satu poin pentingnya wazaril lazina takhadu dinahum la'iban, ya, iaitu kita tinggalkan orang yang mempermain-mainkan agama, tetapi tanggungjawab kita wazakir bihi, ya, hendaklah ingatkannya dengannya. Ingatkan dengannya. Nya itu apa? Al-Quran Ustaz. Jadi sebabnya Quran ini Ustaz ya, dia kena disampaikan di mana-mana. Tuan-tuan yang berada di pejabat kena bawa juga Quran ini. Tak kisahlah siapa juga, tapi Quran itu perlu diangkat untuk mengingatkan. Pasal ingatan daripada Quran dengan saya bercakap mengingatkan lain Ustaz. Betul Ustaz. Lain. Kalau saya cakap, saya ceramah pada tuan-tuan mestilah berdakwah apa sebagainya, itu perkataan saya. Tetapi bila saya tilawah kan, ataupun ustaz tilawah Al-Quran ini, kita tadabbur ayatnya, ini adalah seruan untuk mengembalikan mesej itu kepada siapa? Bukan pada saya, tetapi kepada Allah. Akhirnya orang berubah kerana Tuhan, bukan kerana orang. Kerana orang ni dia kadang-kadang adalah pendapat yang pelik-pelik ya, betul, tetapi ada masa dia tersasar sedikit. Tetapi apabila kita kembali kepada manual kita, ini dijelaskan juga pada ayat ke-51 ya, pada halaman yang ke-133 pun Allah nyatakan wa anzir bihi, ya, ingatlah, berilah peringatan dengannya, dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah manual penting untuk memasukkan nilai tauhid. Ya, kalau katakan kita belajar tauhid maksudnya, tetapi tidak belajar Al-Quran, ya, kita baca daripada kitab je, tapi Quran ni kita tak kaji ataupun tidak baca selalu, akhirnya kadang-kadang kita ni hanya perlukan pendapat daripada orang, tetapi bukannya kita dapat direct
daripada Allah yang memberi nasihat dan memberi nasihat dalam al-Quran. Dan kesan psikologi berbeza juga. Dia akan jadi lebih khudu', lebih tadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pada halaman 136. 137 ada kisah Nabi Ibrahim yang memperjuangkan apa? Tuan-tuan masih ingat lagi apakah perjuangan surah Al-An'am? Tauhid. Kita baca ayat yang ke-74, satu ayat bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayat yang ke-74, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Terima kasih Puan Syarmila, walaupun sedang berpuasa bacaan ustaz masih okey. Subhanallah. Apa tak pernah jemu dengan subhanallah. Semoga saya dapat baca al-Quran juga dengan baik macam ustaz. Subhanallah, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan, ibu ayah semua sekali yang bersama dengan al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk membaca al-Quran dengan yang terbaik. Bahkan lebih baik daripada saya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sekarang ayat yang ke-74. Ayat 74 ni banyak juga izhar ya, ataupun kita boleh kasihkan satu asnaman, tanwin bertemu dengan hamzah, asnaman liha, izhar halqi, jelaskan bacaan kita tanpa dengung dekat situ insya-Allah. Kita cuba bacaan dengan tarannum sikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, patutkah engkau menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dalam surah Al-An'am ini, bagaimana Allah memasukkan nilai tauhid, ada yang datang terus daripada langit, ada yang Allah suruh kita untuk tengok kepada persekitaran, tengok kepada alam, dan ada kisah seperti mana kisah Nabi Ibrahim ini sendiri. Jadi ini cara bagaimana berhujah yang dinyatakan dalam Al-Quran, spesifik dalam surah Al-An'am, agar kadang-kadang ada orang bila dengar ayat Quran dia tak berapa sangat Ustaz, tapi bila kita berhujah dengan ilmu psikologi, contohnya ilmu management, matematik ataupun sejarah, pengalaman, ia menyebabkan kalau saya pergi ke Turki, pergi ke kawasan Nabi Ibrahim ini, contohnya tentang yang Nabi Ibrahim kena lastik tu Ustaz kan. Dia kata ini betul ni. Dia baru percaya. Tapi kena pergi Turki lah Ustaz. Boleh insya-Allah. Itu lain kalilah ya. Tapi kita dibekalkan perkara ini. Dalam halaman 137, 138 ada sejarah, ada perkataan nama nabi-nabi Ishak, Yaqub, Sulaiman, Ayub, Yusuf pada halaman 138, dan terus pada halaman 139 ini Allah menyatakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting perkara ini agar apa? Agar kita faham bahawa sebenarnya Quran ini dia komprehensif Ustaz ya. Cara hujahnya itu dia tak daripada atas, daripada depan, tak daripada depan, daripada belakang. Atas itu maksudnya dengan wahyu-wahyu ataupun khabar daripada Allah. Tapi Allah suruh juga kita tengok kepada alam ya, tentang matahari, bulan, itu yang dihujahkan oleh Nabi Ibrahim tentang ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada halaman 140 Allah bawakan kepada depan, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah lah yang menumbuhkan butir padi dan biji kurma. Biji ya, biji. Jadi kalau tuan-tuan makan nasi malam nanti Ustaz ya, bila berbuka, kalau makan kan ada yang makan kurma contohnya, dia tengok biji, dia tahu ini adalah Allah suruh saya fikir apa kaitan dengan kehebatan Allah SWT. Bukannya mudah ya, daripada kurma daripada tanah Arab sana ke ya, daripada tanah gersang dapat hasilnya, itu semuanya adalah untuk kita rasa Allah ini hebat. Malah lebih daripada itu, kalau kita kaitkan Ustaz ya, puasa Nabi Ibrahim ada kaitan ke tak ada? Kan kalau kita berfikir aras tinggi ya. Ada kaitan ke tak ada? Sudah tentunya ada. Pasal apa? Nabi Ibrahim doa agar didatangkan rasul yang membawakan tilawah apa sebagainya, dan tilawah itu
tilawah apa? Al-Quran, dan Quran itu bila turunnya pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini dikaitkan dengan bulan puasa kita. Betul, jadi itu cara bila tuan-tuan, cikgu-cikgu yang mengikuti My Quran Time ini, kita tahu secara asas, tetapi lepas itu sel-sel akan berhubung, Ustaz. Yes. Itu cara berfikir kesan daripada bersama dengan Al-Quran. Jadi kita selesai juz yang ketujuh, halaman 141 itu, bila Allah menyatakan dzalikumullahu rabbukum. Itu adalah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Allah, Dia menciptakan segalanya, beribadahlah sesungguhnya pada wahuwa ala kulli syai'in wakil. Tawakal kita pada siapa yang sebenar-benarnya? Hanya pada Allah, untuk kita mendapat kejayaan di sini dan sampai ke akhirat sana. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin keimanan kita, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sebut tadi berpuasa ada perbezaan sebenarnya ni, sahabat kita Ustaz. Satu lagi sebelum doa. Encik Ahmad Abdul Rahman, kami di Melbourne puasa 12 jam. Fajar 5.20, Maghrib 5.45 petang. Kami di sini habis tarawih, Malaysia baru nak mula. Tunggu kami sampai nanti ya. Masya-Allah. Insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurnia kekuatan buat kami untuk kami terus bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Mata kami ya Allah, mata yang tak pernah jemu-jemu melihat kalam-Mu, membacanya, memahaminya. Ya Allah, lidah kami lidah yang fasih menyebut kalam-Mu ya Allah. Telinga kami telinga yang suka mendengar alunan bacaan Al-Quran. Hati kami hati yang senantiasa segar, dan hati yang senantiasa ingin mengetahui isi kandung-Mu Al-Quran, dan berusaha sedaya upaya kami mengamalkannya ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa ibu dan ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Dengan kita mendalami surah Al-An'am ini, kita akan lebih lagi menghargai kepada pelbagai ilmu sistem pendidikan, akhirnya membawa pelajar dan pensyarah cikgunya makin dekat kepada Allah. Inilah kempen dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan boleh menyumbang bersama ya, kerana daripada Al-Quran ini bukan sekadar baca, tetapi kita ingin amal masuk ke dalam sistem pendidikan, sehingga kan semua pelajar yang terlibat dalam sistem pendidikan berasaskan kembali pada Quran dalam apa subjek sekalipun, ianya mentauhidkan, makin dekat pada Allah, memberi manfaat kepada dunia. Kita bertemu dalam siaran ulangan. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Terus mendoakan tuan-tuan menjadi ulul albab dengan Al-Quran. Amin. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.